kita tak boleh nak banding Nabi Muhammad sehebat-hebat manusia, lebih hebat daripada 125,000 Nabi. Kerana Nabi Muhammad adalah bapa kepada 125,000 Nabi dan 313 Rasul. Mukjizat dia, sesatunya mukjizat yang kekal hingga hari kiamat. Taurat, Zabur, Injil mana ada lagi? Betul tak? Dah tutup. Siapa yang boleh bercakap dengan batu? Yang batu boleh bagi salam? Nabi Muhammad saja. Nabi kata ana waladus Adam. Saya adalah bapa anak Adam. Tapi bukan nak bangga. Nabi kata, tak betul pun. Itu hadis Nabi tu. Saya ni Nabi kepada seluruh Nabi di dunia ini. Bukan nak bangga, tapi betul pun. Itu ayat-ayat hadis yang kita terjemahkan daripada hadis Nabi. Ana waladu Sayyidi Adam. Saya bapa kepada Nabi-Nabi. Okey. Nabi Muhammad bercakap dengan Allah direct di Sidratul Muntaha. Tapi Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Hebat tak? Nabi Muhammad dapat melihat semua keadaan umat dia sampai akhir zaman di semasa Mi'raj. Nabi lain ada tak? Tak ada. Nabi Muhammad boleh memasukkan mata dalam telinga, mukjizat dia. Nabi lain tak boleh, hanya mengubatkan mata yang memang dah ada. Betul tak? Pernah dengar tak Nabi Muhammad memasukkan mata? Memasukkan mata yang tenggelam, masuk balik, hidup. Mata cerah. Tak dengar. Terang. Memasukkan mata yang tak keluar masa perang. Ya. Dia masukkan masa perang. Dia masukkan mata yang telah tercabut dan mata tu boleh celak. Nabi lain hanya menyembuhkan mata yang ada dalam tu. Hebat tak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad boleh mengeluarkan air celah-celah jari. Nabi lain tak boleh. Sebab itu Nabi Muhammad ni Nabi pada segala Nabi-Nabi. Dan dia adalah Nabi akhir zaman. Betul tak? Tadi saya sebut berapa tadi? Ada 5-6 dah. Ada lebih kurang dalam 38 lagi. Luar biasa Nabi Muhammad. Jangan ke mana-mana. Tunggu sesi depan. Hebat Nabi Muhammad kan? Ya, take 5. Bila kita tengok ayat Al-Quran, bila kita, ini adalah dia kata apa tu, bentuk-bentuk ayat dalam Al-Quran. Yang saya ajar minggu lepas. Betul-betul ayat Al-Quran. Keluar je? Okey. Okey, nanti duduk ayat Al-Quran. Okey. Bentuk ayat Al-Quran ya. Okey. Okey. Tengok sini. Ini kita dah nak pandai ni. Dah nak pandai ni. Tuan-tuan fikir satu masa besar bukan perkara mustahil. Kita akan ada sekolah yang khusus, seluruh dunia orang datang jumpa kita. Jadi Tuan Haji Sahad dah akan mengajar besok semua ni. InsyaAllah. Datuk dah bagi jaminan dah insyaAllah. Kita akan ada bangunan sekolah kita. Maknanya sahabat saya yang membuat institut Bayinah di US, dia kata just bawa saja modul kita dan pakai di Malaysia. So orang Malaysia tak payah lagi datang ke US untuk kursus sebulan. Senang saja. Sebab dia orang ni dia bukan nak making profit. Dia just untuk nak knowledge saja. Kalau dah 10,000 dengan kapal terbang duduk sebulan sana di Amerika, duduk dengan transport, maknanya bukan tak ada nilai. Ni tak? Okey. Jadi tuan ni ayat Quran, ayat dalam Quran dia ada dua, iaitu dia panggil ayat fa'il, yang kita kata fa'iliyah, yang dimulai dengan fa'il, dan ayat isim. Isim. Okey, ayat isim. Ayat isim. Okey, Tak nak tulis tak apa. Tak nak tulis tak apa. Bila tanya tak boleh jawab. Dia kata tulis pun tak boleh jawab. Pernah tengok lah. Pernah tengok. Tengok.
Saya kata bila saya salin tulis. Berapa kali tulis. Kalau di sekolah saya boleh ngadukan bapak, dia ibu bapa dah tak ada semua dah. Semua dah datuk nenek orang Melaka. Aduh. Okey dan ayat pertama ayat fi'liyah. Bila dia ada fi'il, dia campur dengan fa'il. Ini sudah kata ayat. Ambil contoh. Ya, ambil contoh. Dalam Quran kita jumpa khatama. Lahu. Ini fi'il, ini fa'il. Ayat dah. Jadi kita kena baca ayat ni. Bacaan dia khatama fi'il madi. Okey? Berbaris tetap di atas ataupun mabni alal fathi. Okey? Itu bacaan dia. Allah ismun marfu' li'annahu fa'il. Dia berbaris depan kerana dia fa'il. Itulah maksudnya kita memahami Al-Quran, iaitu kita tahu makna dia dan tahu kedudukan dia dalam nahwu, ilmu nahwu dan saraf. Khatama fi'il madi bab 1, khatama yahtimu bab 3. Khatama yahtimu. Mana nak tahu yahtimu? Dalam Quran al-yauma nakhtimu, bukti dia. Betul tak? Faham. Okey. Itu sebab begitu kita boleh terang. Oh, hebat semua. Ya, hebat kita boleh terang gitu kan. Daripada khatama. Okey. Allah dia panggil isim nama Allah. Dalam bahasa Arab dia panggil lafzul jalalah. Berbaris depan kerana dia duduk direct lepas fa'il. Mana-mana isim yang duduk direct lepas fa'il baris depan, maka dia fa'il. Dia pelaku kepada perbuatan khatama. Khatama tu maknanya tutup rapat-rapat. Siapa yang tutup? Allah. Jadi isim yang ketiga kalau ada dia mesti baris atas sebab dia jadi mangsa. Maf'ul bih. Jadi itu pattern lain. Ini pattern 1. Pattern 2 ada fa'il. Ni ada fa'il. Ada fa'il. Lepas tu ada maf'ul bih. Ada mangsa. Ya, ada masa ya. Ya. Ya, apa dia contoh ayat ni? Ada mangsa. Ya. Ada mangsa ya. Okey, kita buat satu contoh ayat ni ya. Okey. Ni. Ambil ayat bukan ayat Quran. Akala Aliyun. Ali telah makan ya. Ini pattern 1. Boleh? Betul ya? Ini pattern 1. Tidak ada mangsa. Tapi kalau kita kata Ali makan apple, tufahatan. Ini sudah pattern 2. Tapi dalam Quran tak ada ini pun boleh jadi pattern 1. Ya, ini pattern 2. Ali makan apple, ada mangsa. Jadi bila isim yang berbaris di atas selepas isim baris depan, isim ni dia jadi mangsa. Kalaupun dia duduk tengah-tengah buat apa? Akala tufahatan aliyun. Selagi dia baris atas, selagi tu dia jadi mangsa walau di mana pun dia berada. Ya, mungkin dia diselang-seli oleh perkataan lain, tapi dia baris atas, dia tak jadi mangsa. Boleh? Okey, okey. Maf'ul bih lah. Okey. Jadi nak tengok maf'ul bih? Tengok dalam ni. Ya, A9. Ni, A9 dalam petak ni. A9. Tuan-tuan, jangan lupa ni. Ini kita punya nadi, kekuatan kita. Saya pun tak nak lupa. Saya nak terus ni. Tu nampak. Nadi kita tu, jangan lupa. A9. 9 dia. A9. Okey. Pattern ketiga iaitu pattern ayat isim. Iaitu mubtada' dan khabar. Mubtada' baris depan, khabar pun baris depan. Mubtada' khabar. Ya, dimulai dengan isim. Ya, ya, dimulai dengan isim. Ya. Umpamanya kita kata
Allahu Akbaru. Ini mubtada khabar ni. Baru kita tahu bahawasanya azan kita tu dimulai dengan mubtada dan khabar. Baru tahu. Allah tu maknanya mubtada, azan kita tu dimulai dengan mubtada dan khabar. Tapi janganlah pula bila kita azan mubtada khabar, jangan. Apa dia Haji? Tanya orang hutan begini. Begini Kenapa pelik jangan azan ini? Baru belajar nahu. Okey. Tuan-tuan, sifat ni, sifat mubtada khabar dari segi saraf, Tuan Haji, dari segi saraf, dia mesti isim berbaris depan dan khabar pun mesti isim berbaris depan. Sifat fi'il madi mesti tetap, isim mesti berbaris depan dan isim kedua mesti berbaris atas. Ini pattern. Ayat Quran tak lari daripada pattern ini. Okey, pattern ketiga. Pattern ketiga. Tak. Ini dua sini. Pattern keempat dua sini. Ya, inna plus isim plus khabar. Jadi selepas inna ada isim. Selepas isim ada isim lagi. Isim pertama berbaris atas. Okey? Isim kedua berbaris depan. Yang ini isim pertama baris depan. Isim kedua baris depan. Bila taruh inna, yang ini jadi baris depan, baris atas, yang ini jadi baris, yang ini jadi baris atas, ini jadi baris maintain baris depan. Umpamanya katakan, kita katalah ya. Innallaha, kena kata alimun, betul tak? Ini kena baris depan. Isim pertama kena baris depan. Isim kedua kena baris isim pertama kena baris atas. Isim kedua kena baris depan. Sebab isim pertama ada nama dia. Nama dia isim inna. Isim kedua nama dia khabar inna. Ini tak ada inna. Isim pertama nama dia mubtada. Isim kedua nama dia khabar. Bila mubtada khabar masuk inna, yang mubtada ni jadi isim inna. Yang ini jadi khabar inna. Boleh tak? Boleh? Jelas tak? Okey. Pattern ke-5, kana. Ni kana ni masih lagi duduk di bawah ayat isim. Kana plus isim plus khabar. Okey, ni kan. Jadi lepas kana ni kita ambil contoh kana mesti ada isim Allah. Kanallahu. Nampak tak? Isim dia mesti baris depan. Isim kedua mesti baris atas. Aliman. Di sini isim pertama baris atas, isim kedua baris depan. Di sini isim pertama baris depan, isim kedua baris atas. Di sini dua-dua isim baris depan. Dari segi saraf dia. Kalau kita boleh baca ni dengan betul dalam Quran, tahu ini mubtada, tahu ini pattern ni, ini pattern ni, ini pattern ni, dah cukup bagus sangat dah. Itu maksud mati besok. Senyum. Senyum. Itu baru guru tarannum. Kalau guru tarannum dengan guru nahu, tak tahulah macam mana senyum. Ya, guru tarannum, seorang tukang kebun sekolah. Just imagine. Bukan dia hadir oleh ribu-ribu orang. Ribu-ribu tu malaikat, bukan orang yang datang tu kan. Saya pergi baca talqin bawah ni, 12 orang yang datang hantar. Sedangkan orang tu dengan jaguar pergi hantar, 12 orang je. Itu maknanya tengok. Termasuk saya 13 orang baca talqin. Jadi saya baca pun tak ada semangat lah, tak ada orang. 12 orang dengar. Yang dengar tu pula dengan simbol sanggu tinggi-tinggi tu. Yang seorang tu duduk asyik betul. Duduk betul selendang kan. Jangan pakai tudung. Jangan pakai tudung. Jadi saya pun langkah-langkah lah. Makhraj betul-betul nak cepat habis kan. Panas. Ni panas. Aduh, macam-macam cerita.
Okey. Yang ke seterusnya, yang ketiga, ini 6 di sini kita bagi dua jadi yang ini yang 6 dalam ni tapi 3 sini. Jadi sekarang ni ayat isim dah ada 3 pattern. Okey, tuan tengok. Ayat isim ni selalu berada di mana? Yang ada inna kana. Berada di mana? Berada di akhir penutup ayat. Penutup ayat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tengok lepas inna, Allah bagi atas kan? Wa kana Allahu aliman. Okey, wallahu alimun. Tengok dah dua-dua bagi depan kan? Oh, dah cukup bagus dah tu tahu tu, kan? Okey. Yang keenam ni tiga, dia daripada fa'il campur fa'il campur hal. Hal ni kena bagi atas. Okey. Tu dalam Quran banyak contoh dia kan. Okey. 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 Sebagai contoh. Tapi saya buat contoh ayat biasa untuk mudah tengok. Okey. Sebagai contoh. Ini kita ambil satu fa'il. Raja'ah, betul tak? Fa'il. Raja'ah fa'il kan? Raja'ah. Al-muallimu fa'il kan? Betul tak? Betul tak? Kau nak cepat jawablah betul. Ini pattern yang ketiga ayat fa'il. Dia ada fa'il ni. Ada fa'il ini, ada hal. Hal tu mesti satu isim. It shows how guru balik. Guru pulang, bagaimana cara dia pulang? Kalau berkereta, kita kata sayaratan. Kalau jalan kaki, kita kata masyian. Kalau naik basikal, rakiban. Ya, ni rakiban. Dia kena bagi atas. Rakiban. Ad-daraja ataupun as-sayarah. Naik kereta. Jadi rakiban ini adalah hal. Jadi jenis ketiga ayat fa'il. Ini bentuk ayat Quran. Tak boleh lagi. Okey, tengok. Asyik baik ada sini. Tengok hal di mana? Tadi? Tengok hal di mana? Tengok isim. Hal di mana? Okey. B? Yes, B16. Ni B16. B16. Tuan-tuan jangan risau, jangan takut. Ini sifir kita ada. Jangan takut. Sifir kita ada. B16. Kalau boleh guna sifir ni, tengok pattern ayat ni cukup bagus lah. Okey, pattern seterusnya al-fa'ilu ni. Fa'il campur tamyiz. Ingat tak saya kata tamyiz? Ada orang nama tamyiz kan? Tamyiz. Fa'il tamyiz. Okey. Okey, sebagai contoh kita kata mana tamyiz ni? Okey. Kita kata ambil satu hasuna. Mana hasuna? Hasan, hasuna. Hasuna tu fa'il, pattern fa'ula. Hasuna mana elok, cantik. Hasuna cantik. Cantik apa? Hasunal waladu, budak itu cantik. Budak tu cantik. Cantik apa? Jadi telling what cantik. Kalau kita kata cantik akhlaqan, yang cantik tu apa dia? Akhlak. Walaupun dia tak handsome, tapi budi bahasa dia cantik. Jadi this is to show that tamyiz, difference, the differentials, perbezaan. Ini ayat Quran. Dalam bahasa Inggeris ada tak nahwu macam ni? Dia telling something different. Adjektif lah. Ya. Cuba kita terjemah dalam bahasa Inggeris.
dalam bahasa Inggeris. Budak itu cantik akhlaknya. Ya. Ya, maknanya ini dia. Jadi ini fi'il, fa'il, mangsa. Fi'il, fa'il, hal. Fi'il, fa'il, tamyiz. Jadi ini dia pattern ayat Quran, tak lagi-lagi. Okey. Kalau dia tambah pun jar majrur, mudhaf pun ilaih, tabi' itu komplement. Ini asas. Jadi kita bukalah saja ayat Quran, yang paling besar sekali yang ini. Yang fa'il. Jadi tadi tuan-tuan tengok fa'il kan, bila setiap ayat fa'il paling tidak pun dia ini. Kalau nasib baik ada ini, ataupun teliti lagi ada ini, ya, ataupun ada ini, ya. Okey, macam kita tengok Tuhan buka inna fatahna ni, fatahna, ini fa'il, ini fa'il, dah cukup dah nombor satu, tak nombor satu. Tapi dia kata fathan, mubina lagi. Ini memang dah nyata dah, tabi'. Okey? Tabi' kan? Tapi ini kenapa? Nak kata maf'ul lebih bukan. Ini dipanggil maf'ul mutlak. Ada dalam ni tak? Tak ada. Belum sampai lagi. Okey? Jadi nak kena hafaz, ini saja nak kena hafaz. Ini je yang saya sebut ni tadi. Ada berapa saja? Okey, 10 saja. Okey. Okey, naik sikit. Okey, jangan sedekah lagi. Saya kadang terasa kejut bila dengar sedekah. Okey. Lepas tu, nombor 8. Ni nombor 4 ni. Boleh ni nombor 4, ini nombor 5 ya. Jadi nombor 8 dah ni lah. Ya. Fa'il, ni fa'il, huruf jar, ni apa tu, ya, ni huruf jar, majrur, fa'il, cuba sebut fa'il. Bukan sebut tu, baca ni. Khatamah fa'il tak? Khatamah Allah fa'il tak? Allahu fa'il tak? Allah fa'il tak? Allah haraja tak? Allah haraja tak? Ya. Qulu bi majrur tak? Tapi dia lebih sikit sini, mudhaf ilaih. Ada pula mudhaf ilaih ni. Jadi di antara ni, mana the most popular pattern? Ayat fa'il. The most popular pattern ayat fa'il yang nombor 5. Dengan mangsa. Dengan ni. Nombor 2 dengan nombor 5. Boleh tak? Tak apa. Maknanya nampak blur sikit, tak apa. Kita akan terus. Don't have to worry. Jangan. Kita akan teruskan. Ini kita pioneer ni untuk nak melahirkan generasi Muslim yang generasi Quran. Jadi atuk-atuk belajar dulu. Ya, kamera ni jadi saksi. Besok kamera baru mungkin dapat yang 3 dimensi. Okey, seterusnya ni nombor 9. Nombor 9 ayat fa'il juga, iaitu dia kata fa'il. Ni mana ni? Cuba sebut fa'il plus naib fa'il. Ambil contoh. Ni Iza tak kira. Zilatil ardu. Fa'il naib fa'il. Betul tak? Fa'il naib fa'il. Apa sebab naib fa'il? Sebab fa'il tak ada. Apabila bumi digoncang, siapa goncang? Ada tak Allah sini? Tak ada. Sebab itu dia kata dalam bentuk pasif. Pasif itu bila bumi
Cang. Jadi ini al-ardu ni bukan jadi fa'il, tapi dia jadi naib fa'il. Ini fa'il madi, ini naib fa'il. Bila mana fa'il tak ada, maka isim yang berada di depan selepas fa'il itu jadi naib fa'il. Kalau dia ada fa'il sini, isim ni jadi maf'ul bih. Boleh? Boleh? Okey. Yang akhir sekali, nombor 4 di sini, kita kategorikan dia nombor 4 ni, ya. Yang ada ya. Semua ayat yang ada ya. Ya ayuhan nas, ya Muhammad, ya abati, itu dikatakan ya plus nida. Ya, huruf nida. Jadi maksudnya huruf nida plus munada. Mana ayat dia? Ya ayyuhallazina. Yang ada ni amanu. Ini ya nida, ini munada. Jadi yang paling senang sekali ada huruf nida. Ya. Tengok ya di mana di sini ya? Ya di mana di sini? Dalam isi kita huruf nida. Nampak tak? Nombor B18. B18 ya? Huruf nida. Ataupun A10. Cuba buka A10 dah, A10. Jadi bila kita menganalisa kata fa'il, dengan sendirinya kita menganalisa ayat fa'iliyah. Okey. Bila kita menganalisa kata isim, dengan sendirinya kita menganalisa ayat isim. Ayat isim ada mubtada khabar, ada isim inna khabar inna, ada isim kana khabar kana, ada munada. Ya. Munada tu mana yang kena seru. Macam saya kata ya Dr. Nawi. Ya tu dia panggil huruf nida, Dr. Nawi tu munada. Munada tu makna kena call, kena seru. Subjek. Ya. Yang kita kata kepala. Ya. Yang ini ni Salimah, yang kita selalu panggil penutup ayat. Selalunya ada pada penutup ayat. Ayat-ayat mubtada khabar ni kebanyakannya berada di akhir ayat. Kebanyakannya di penutup ayat. Okey? Jadi insya-Allah kita akan terus analisa sehingga kita berjaya. Ya. Mencapai matlamat kita memahami Al-Quran. Ya. Dia wahai. Ya, wahai. Ya. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata abrar ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي التوبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله
توبة